Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal intifa'a wal nafa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala izin kepada kita semua, sudah jemaah sekalian, untuk berada pada hari yang ke-27 Ramadan pada hari ini. Ini suatu nikmat yang cukup besar Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalaulah kita masih lagi alpa, lara, banyak buat salah lagi kepada Allah pada hari ini, cepat-cepat mari sama-sama kita istighfar kepada Allah. Kerana kita tahu kita tidak sunyi daripada salah silap, tetapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang buat salah silap, orang yang sedar diri, dia bertaubat kepada Allah. Bila dia sedar diri, maka kita sedarkan diri kita semua atas kesalahan yang telah kita buat sebentar tadi ke, malam tadi ke, subuh tadi ke, maka kita istighfar pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesilapan kita dan mengampuni dosa kita, untuk tidak menjadikan kita ini hamba-Nya yang rugi di bulan Ramadan yang mulia ini. Saudara jemaah sekalian, kita masih ada lagi Ramadan sebanyak 3 hari. Hari esok, lusa dan hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat lah. Kalaulah anak bulan pada petang hari Khamis itu tidak kelihatan, in case kalaulah anak bulan itu kelihatan pada petang hari Khamis nanti, kerana pada petang hari Khamis nanti akan diadakan ru'yatul hilal, cerapan anak bulan, oleh pasukan-pasukan yang terbabit, antaranya Jabatan Mufti Negeri Terengganu lah. Maka akan khabak bukit, tengok macam mana nampak ke tidak anak bulan, hilal. Dalam bahasa Arab anak bulan dipanggil hilal. Nampak ke tidak pada petang itu, maghrib itu. Kalau nampak, maka esok dengan memenuhi syarat-syarat yang tersebut, maka diisytiharlah hari Jumaat itu hari raya. Kalaulah tidak nampak, maka hari Jumaat itu ada 1 hari lagi untuk kita bersama dengan Ramadan, dan itulah hari, boleh jadi hari terakhir ataupun hari Khamis, boleh jadi juga hari terakhir. Apapun tuan-tuan, kita berdoalah moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua berada dalam keadaan kebaikan. Mana-mana pun tak ada masalah lah bagi kita. Yang penting kita nak beribadah kepada Allah dan nak mensyukuri atas apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itu saja. Tuan-tuan, bapa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada tengah hari ini, bagaimana untuk memustajabkan doa di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran secara jelas. Berbanding bulan-bulan yang lain, ada yang tidak disebut, ada yang juga disebut. Adapun Ramadan antara bulan yang disebut dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang kita dengar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan untuk berpuasa bagi orang Islam, yang mana bulan ini diturunkan padanya Al-Quran.
Baik. Maka bulan Ramadan ini, selain daripada kita melaksanakan ibadah puasa, lalu orang pun sebutlah bulan Ramadan ini bulan puasa. Bulan puasa. Walaupun tidak puasa saja kita buat dalam bulan ini, kita buat juga aktiviti lain, solat tarawih, bayar zakat. Tapi orang tak panggil bulan tarawih, orang panggil bulan puasa. Suhu dengan nama tu. Ada. Tak apalah. Jadi walaupun sebahagian besar masa kita peruntukkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini tiap-tiap hari, maka itu sebab dinamakan juga oleh sebahagian orang bulan puasa. Dan begitu juga dalam Ramadan ini juga disebut Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Tadi Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kerana ayat yang kita dengar tadi lah, Allah Ta'ala sebut bahawasanya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan yang lalu. Kita telah pun sambut peringatan hari Nuzulul Quran. Maka oleh yang demikianlah dipanggil juga, disebut-sebut juga bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ada satu lagi tuan-tuan, jolokan yang sepatut kita kena jelas. Bulan Ramadan juga disebut-sebut oleh ulama sebagai bulan doa, yang katanya istilahnya Syahrud Doa. Syahrud Doa, bulan doa. Ini diambil tafsirannya ataupun huraian ini daripada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila ada orang bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya pasal apa? Anni, pasal Allah. Tanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah. Allah di mana? Allah buat apa? Allah dengar tak ni permohonan saya? Saya nak mengadu begini-begini, saya ada masalah begini, Allah ada tak? Maka kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab begini, wahai Nabi Muhammad, fa inni qarib. Allah itu dekat saja dengan hamba-hambanya, dekat. Ujibu da'watad da'i, maka akan aku perkenankan, akan aku mustajabkan, akan aku jawab setiap permohonan daripada hamba-hambaku apabila mereka bermohon kepadaku. Maka sahutlah, tunaikanlah apa yang sepatutnya ditunaikan kepada Allah, dan berimanlah sungguh-sungguh kepada Allah. Moga-moga mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Ayat ini tuan-tuan, sebenarnya ayat berkaitan doa. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila seseorang hamba bertanyakan kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, maknanya dia nak berdoa kepada Allah. Dia nak berdoa kepada Allah tu. Maka Allah Ta'ala kata, jawablah pada dia, aku dekat saja dengan dia. Maksudnya aku ada je dengan dia, dan aku akan perkenan apa yang dia nak minta. Ayat ini tuan-tuan, kenapa kita baca masa ni? Ada kaitan dengan Ramadan ke mana? Apabila kita detect, kita kenal pasti di manakah lokasi ayat ini. Lokasi ayat ini kata ulama berada pada ayat 186 surah Al-Baqarah, yang mana diapit ataupun dikapit dengan ayat yang cerita bab puasa saja. Ayat yang menyatakan kewajipan puasa pada ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kita dah biasa dengar tu. Awal-awal Ramadan lagi orang dah baca ayat ni, ayat kewajipan puasa. Lepas pada ayat 183, ayat 185 surah Al-Baqarah cerita pasal bulan Ramadan, bulan Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai akhir ayat. Selepas pada ayat 185, Allah Ta'ala sebut ayat yang kita baca tadi berkaitan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu ayat 186. Manakala berikutnya ayat 187, Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan pantang larang ketika mana kita berpuasa ataupun etika orang yang berpuasa. Pada ayat 187, wahillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampailah habis ayat tu. Cerita berkaitan dengan apa yang dihalal, apa yang tidak dihalalkan untuk kita. Untuk kita semasa kita berpuasa, untuk kita bersama dengan orang rumah kita, isteri kita, dibenarkan ketika mana siang hari saja. Adapun ketika dibenarkan ketika malam hari saja. Adapun di siang hari tidak dibenarkan bersama dengan isteri kita. Maka itu disebut larangan ketika orang yang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata ulama, ada hikmah sebenarnya Allah Ta'ala letak di tengah-tengah cerita pasal puasa, tiba-tiba masuk ayat 183 pasal puasa, ayat 184 pun pasal puasa, ayat 185 pun cerita bab puasa, 187 pun cerita bab puasa, 186 saja macam ke tak tahu cerita apa, cuma dikhabar pasal doa. Maka ulama pun buat kesimpulan, rupa-rupanya kemungkinan besar Allah nak beri signal di situ bahawasanya dalam bulan Ramadan ini juga merupakan sebenarnya bulan doa. Selain dia itu bulan puasa, dia bulan Quran, dia bulan salat, dia juga adalah bulan untuk kita berdoa dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala selit ayat 186 di tengah-tengah cerita bab puasa, daripada ayat 183 sampai 187. Itu tuan-tuan sekalian, nak kabarnya bulan Ramadan ni memang bulan untuk kita berdoa. Cuma bagaimana kita nak cari kemustajaban doa di bulan Ramadan dengan lebih berganda. Betul, di bulan Ramadan ni bulan yang rahmat, bulan yang banyak keberkatan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Tetapi bagaimanakah kita nak cari waktu yang kita nak aim, kita nak target sebagai satu waktu yang kita nak doa untuk dapat doa mustajab. Baik. Yang pertama sekali, doa yang sangat mustajab ketika kita berpuasa ini, ketika kita duduk dalam bulan Ramadan ini adalah ketika kita sedang berpuasa. Masa ni, masa gini ni. Katanya Nabi SAW dalam hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang Allah Ta'ala tidak tolak doa ini daripada 3 orang ni. Maksud tidak tolak, maknanya mustajab lah. Allah Ta'ala tak tolak, maknanya Allah Ta'ala terima doa ini daripada 3 orang yang berdoa ini. Yang disebut di antara 3 itu imam yang adil, al-imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi, dan yang ketiganya wa da'watus saim, dan doa orang yang berpuasa. Wa da'watus saim, doa orang yang berpuasa ketika mana dia berpuasa. Doa orang yang puasa ni rupanya sangat makbul. Daripada mula dia berpuasa, daripada subuh tu, azan subuh, start kita puasa, sampailah ke azan maghrib. Dalam masa tu tuan-tuan, mustajab semua doa kita sebenarnya. Tanpa kita sedar. Dan ada satu lagi riwayat hadis yang menyatakan wa da'watus saim hina yuftir. Doa orang berpuasa itu ketika mana dia berpuasa. Jadi boleh digabungkan dua-dua riwayat itu dengan kita kata ada 2 waktulah yang mustajab doa bagi kita orang yang berpuasa, yang duduk dalam bulan Ramadan ni. Satunya ketika kita sedang berpuasa, daripada pagi sampailah nak maghrib, itu semua waktu yang mustajab doa. Doalah apa-apa pun. Yang keduanya ketika mana kita nak buka puasa tu, itu juga adalah doa yang mustajab, waktu doa mustajab. Masa kita duduk nak buka puasa, sebab itu dianjurkan cuba kita tinggalkan perkara-perkara yang lain, aktiviti lain, supaya kita boleh fokus untuk berdoa dalam masa sebelum kita nak berbuka.
dan terus masuk azan maghrib kita doa untuk buka puasa selalu. Kita combine selalu dan tutup dengan wasallallah. Maka dengan cara itu kita akan dapat satu lagi peluang doa mustajab ketika mana duduk dalam bulan Ramadan. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, bagaimana kita nak cari waktu mustajab doa ini adalah ketika mana waktu sahur. Ini semua waktu yang memang kita tidak ada masalah ni. Kalau kata hamba tak boleh waktu tu, hamba tak boleh, orang ni tak boleh. Tak, semua orang ada peluang waktu ni. Masa puasa, semua orang kita puasa belaka. Kalau tak puasa mungkin dia ni uzur, dia ni sakit. Jadi kalau tak sakit, dia tu segam mega, maka memang dia wajib puasa. Laki ke dia, perempuan ke dia, memang dia wajib puasa. Dan bila puasa saja, itulah kita punya peluang untuk dapat doa mustajab. Jadi doalah apa-apa. Sebab itu mulut kita ni kena jaga sungguh tuan-tuan. Masa kita sedang berpuasa, jaga. Jangan kata ke orang, jangan kita fitnah orang, jangan mengumpat ke orang, jangan kita duk menyakiti hati orang tua kita, hati pasangan kita, jangan. Kerana masa tu adalah doa yang mustajab ketika siang hari berpuasa ni. Lepas tu kita masa nak buka puasa, kita tumpukan pula perhatian untuk kita doa sekali lagi dekat-dekat nak buka dah tu. Kalau sekarang ni 7.16 di Kuala Terengganu, 7.16 orang azan maghrib. Maka 7-10 minit itu boleh dah duduk meja makan. Duduk belakang ajak anak bini duduk dan kita pakai istighfar sikit seorang dan kita doa. Itu kaedahnya. Bukan duduk depan TV masa tu. Ada setengah daripada kita ni duduk depan TV lagi. Nak tengok rancangan-rancangan yang dia minat. Tak sepatutlah. Tidak sepatutnya kita duduk depan TV masa tu. Tutuplah TV tu. Dan kita duduklah di meja makan, fokus untuk kita istighfar dan doa. Kerana waktu itu waktu mustajab doa. Okey. Kemudian maksudnya itu semua orang boleh buat tu. Puasa, masa nak buka puasa pun semua orang memang berhajat bila dah puasa siang hari lapar, memang nak makan lah. Maka dia akan duduk juga pada waktu itu. Dan begitu juga waktu sahur yang ketiga. Waktu yang mustajab doa yang kita boleh gandakan permohonan kita kepada Allah adalah ketika mana waktu sahur. Kerana waktu sahur semua orang akan bangun ketika ini untuk bersahur. Semua orang akan bangun masa ni nak bersahur. Kalau tidak bulan Ramadan, hanya orang-orang yang tertentu sajalah dapat peluang. Sebab bukan semua orang rajin puasa sunat. Yang puasa sunat dia akan bersahur lah. Yang tak puasa sunat tak bersahur. Tiba-tiba bangun-bangun orang azan maghrib dah. Habis dah waktu sahur. Jadi dia tak ada untuk dapat waktu yang mustajab doa, iaitu pada waktu sahur. Dan waktu sahur itu sebenarnya ada sama tiap-tiap bulan. Ada, bukan Ramadan saja. Cuma makan sahur je tu lah yang tak ada. Bagi orang yang puasa sunat adalah. Bagi orang tak puasa sunat tak ada lah makan sahur tu. Tapi kalau waktu sahur tu memang sentiasa ada. Jadi waktu sahur ni tuan-tuan, waktu yang sangat mustajab. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala dia akan turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam. Sama ada Allah Ta'ala turun sendiri ataupun dia wakilkan kepada malaikat-malaikatnya turun. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika mana tu Allah Ta'ala turun ataupun malaikat Allah Ta'ala turun tu ketika mana tu? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika mana berbaki 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam. Malam dibahagi kepada 3, ada 1/3 awal, 1/3 pertengahan dan 1/3 akhir. Cerita yang kata Allah ataupun malaikat Allah ni turun ke langit ni bila? Ketika 1/3 akhir malam. Dan 1/3 akhir malam tu kat mana? Iaitulah masuk juga dalam waktu sahur. Waktu sahur tu 1/3 akhir tu. Sebab kita bersahur di akhir malam. Nak rapat ke subuh dah. Jadi itulah 1/3 akhir malam. Maka bila duduk di waktu itu, Allah dan juga ataupun wakil Allah ni, malaikat ni, dia akan sebut, man yad'uni, siapakah yang nak doa kepadaku? Kata Allah, fa astajibu lahu, aku nak perkenankan doanya. Man yas'aluni, yang kedua disebut oleh Allah, siapa-siapa yang nak minta apa-apa permohonan hajat, fa'utiyahu, saya nak kabulkan dia punya hajat dia, saya nak beri ni.
Dan yang ketiga, Allah sebut man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapakah yang nak istighfar kepada saya pada masa ni, saya nak ampunkan dosanya. Ada 3 perkara yang Allah Ta'ala sebut ketika mana di 1/3 akhir malam. Setiap malam, walaupun tidak Ramadan, setiap malam sepanjang tahun, begitulah akan ada seruan daripada Allah sebenarnya pada 1/3 akhir malam. 3 benda yang diseru. Siapa yang nak doa, saya nak mustajabkan doa. Siapa nak minta apa-apa hajat, saya nak kabulkan hajat. Siapa nak istighfar, nak minta ampun, saya nak ampunkan dosa-dosanya pada masa ini. Jadi ini suatu waktu yang istimewa, tuan-tuan Bapak sekalian. Waktu sahur, waktu istimewa. Alhamdulillah, Ramadan semua kita berpeluang duduk pada waktu ini. Maka ini juga suatu peluang untuk kita dapat gandakan kemakbulan doa kita. Maknanya tuan-tuan, waktu mustajab doa yang dalam kehidupan kita seorang beriman dalam bulan Ramadan ini saling apa dipanggil, bertali arus, saling bertali arus. Lepas pada habis waktu ni pula ada, ini juga waktu mustajab. Cuba kita tengok, selepas daripada waktu sahur, masa waktu sahur tu waktu mustajab doa, kita doa, okey. Habis waktu sahur, masuk waktu subuh. Subuh, waktu kita mula berpuasa, sampailah ke waktu maghrib. Itu adalah waktu yang mustajab doa juga, sebagaimana waktu sahur tadi, sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi SAW tadi. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan, bagaimanakah doa kita akan dapat doa yang mustajab berganda lagi di bulan Ramadan ini? Iaitulah dengan kita doa, ambil peluang untuk berdoa dalam solat kita. Dalam solat. Dalam solat itu ada 2 tempat yang sangat mustajab doa. Satunya ketika mana sujud, yang keduanya ketika mana di akhir tasyahud akhir. Tahiyat akhir itu last sekali, fil alamin innaka hamidum majid. Habis itu doa lah. Doa sebelum Tok Imam bagi salam tu kita ada peluang situ doa. Tok Imam bagi salam saja kita pun bagi salam. Waktu doa sudah habis. Kalau bagi Tok Imam tidak digalakkan berdoa, kerana nak meraihkan makmum. Kerana Tok Imam dia ada kait dengan satu hadis Nabi, iza amma ahadukum falyukhaffif. Kata Nabi, sesiapa jika mana di kalangan kamu ni dia jadi imam, maka dia kena ringankan solatnya. Maka ulama pun hurai, ringankan solat itu bermaksudnya antaranya Tok Imam ni selepas daripada tahiyat akhir tak perlulah dia nak baca doa. Habis tahiyat akhir tu bagi salam sudah. Sebab nak meringankan solat tu, tak payah lama-lama. Tetapi bagi makmum, habis fil alamin innaka hamidum majid. Tok Imam tak bagi salam lagi. Masa tu doa, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma rzuqna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa. Boleh. Lepas tu sampai bila? Sampai Tok Imam tu bagi salam. Bila aja Tok Imam tu bagi salam saja, waktu doa kita dah habis. Dan kita kena bagi salam lah, kata. Sebab kita dengan Tok Imam ni, kita kena ikut dia. Tak boleh kita lambat, tak boleh kita cepat daripada dia. Tak boleh belaka. Cepat sangat, cepat pun tak boleh, lambat pun tak boleh. Kena turut sungguh-sungguh. Baik. Jadi masa waktu solat ada dua tempat. Satu pada waktu sujud. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya iaitulah pada waktu hamba itu sujud pada Tuhannya. Sujud. Dan Nabi tak sebut dalam hadis itu sujud yang terakhir. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fi sajdatil akhirah. Tidak begitu. Tidak kabur dalam sujud terakhir. Nabi kabur dalam sujud. Maknanya, kalau kita sujud tu ada 2 kali dalam solat. 1 rakaat 2 kali sujud. Maka 2 kali tepat doa mustajab doa. Kalau biasa-biasanya tak ada lagi solat yang 2 kali sujud, adalah 1 je, solat witir. Kalau kita buat solat witir 1 rakaat, maka 2 kalilah sujud. Tetapi yang biasa-biasa solat kita ni 2 rakaat. 2 rakaat paling kurang. Tolak hak witir itu special case. Kalau yang solat sunat mutlak sekalipun 2 rakaat.
Maka kalau 2 rakaat, 1 rakaat ada 2 kali sujud. Sujud pertama, sujud kedua. Kalau 2 rakaat ada sebanyak 4 kali sujud. 4 kali sujud bersamaan dengan 4 kali tempat mustajab doa. Sebenarnya. Jadi setiap kali sujud sepatutnya selepas daripada kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu imam tak bangun lagi. Baca Allahumma ighfir lana dzunubana, baca tak doa. Tak ada masalah. Sebab itu tempat doa mustajab tu. Sujud kita, bukan sujud orang lain, sujud kita. Jadi kalau kita sembahyang jemaah, cik imam bangunlah. Duduk Rabbil Fili, baru kita habiskan doa, kita bangun selalu ikut cik imam. Dia pun sujud pula. Kata sujud pula. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Cukup 3 kali. Cik imam tak bangun lagi. Baca lagi doa. Allahumma ighfir lana dzunubana, baca. Baca. Jadi sebenarnya doa tu peluang dapat doa mustajab dalam solat itu banyak. Kalau zuhur ni tuan-tuan, zuhur sajalah, cerita zuhur saja. Berapa rakaat kita semayang di waktu zuhur ni saja sebenarnya? Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat tu hak wajib tuan-tuan. Campur dengan hak sunat. Hak sunat sebelum zuhur ada 4 rakaat pula. Selepas zuhur ada 4 rakaat pula. 4, 8, 12 rakaat zuhur saja. Zuhur saja 12 rakaat. Dengan kata lain, 12 rakaat bermaksud 12 kali tempat mustajab doa ada dalam sujud saja. Hak sujud, cerita bab sujud saja. Tengok. Jadi kat mana lagi kita nak cari mustajab doa yang kata payah sangat tu. Payah, hamba tak ada duit lagi Mekah. Hamba tak ada duit lagi Masjid Aqsa nak doa-doa sana tempat mustajab, tempat berkat kat tu, tempat doa mustajab kat tu. Tak payah pun. Itu semua tu kalau ada rezeki peluang alhamdulillah. Tapi kalau tak ada rezeki nak pergi Mekah, nak pergi tempat-tempat mustajab doa tu, kita duduk tempat kita ni pun cakap banyak dah mustajab doa kita. Tapi mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu, sini ada mustajab doa rupanya. Itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, mulai daripada saat ni cuba manfaatkan setiap kali kita sujud. Selepas habis tasbih, kita doa sebanyak-banyaknya. Okey? Bulan Ramadan lagilah banyak peluang untuk kita berdoa dalam sujud. Sebab bila selepas daripada solat Isyak kita ada solat tarawih. Paling sikit bilangan solat tarawih yang kita buat 8 rakaat. Campur dengan witir 11 lah. 11 rakaat tuan-tuan. Paling banyak 23. Dan kalau 11 rakaat kali dengan 4, 44 kali tempat mustajab doa ada. Setiap malam. Bukan malam ni je, bukan malam pagi. Setiap malam ada. Dan ni malam 27 dah. Kalau kira-kira tuan-tuan dah ada 27 kali dengan 44. Berapa tepat dah? Berapa kali dah doa mustajab ada peluang untuk kita. Tak apalah kalau ni baru tahu nak kan. Okey, tak apalah. Coba kalilah malam ni. Ni 27, 28, 29, 30. 29 je lah dah. 27, 28, 29. Ada 3 malam. Ada 3 malam kita nak tarawih. Jadi kalilah. Apa nama ni? 44 tadi kali dengan 3. Sebab 3 malam. Jadi dapat berapa lagi peluang doa mustajab kita dapat untuk dalam solat tarawih kita. Itu tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhir saya nak kabarnya, waktu mustajab doa selain daripada dalam solat, ketika sujud, ketika juga tahiyat akhir tadi. Sebelum daripada beri salam, tahiyat akhir. Kalau kita semayang jemaah memang terikatlah dengan tok imam. Tak bebas kita nak berdoa tu. Sebab dia bangun, kita kena bangunlah. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan tok imam untuk kita ikut dia. Jadi kalau dia dah bangun, kita duduk sujud lagi, itu bukan kaedah orang berimam lagu tu. Tu jadi macam ke nak buat hak masing-masing dah pula tu. Kalau betul kita berimamkan dengan dia bangun, kita kena bangun. Dia sujud, kita kena sujud. Okey. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan semayang sunat tadi, yang kata sebelum zuhur, sebelah zuhur tadi, itu semua atas diri kita masing-masing je. Nak sujud dalam mana? Terpulang. Kalau engkau tak ada urusan, tak ada apa-apa masyarakat, sujudlah sepuas-puasnya. Setiap kali sujud tu, doa sepuas-puasnya. Kerana itu adalah tempat yang sangat mustajab doa. Yang terakhir sekali, waktu yang mustajab doa yang kita boleh manfaatkan dalam bulan Ramadan ini adalah pada malam hari raya. Terakhir itu. Pada malam hari raya. Saya ulang sekali lagi, tadi kita sebut masa kita puasa. Sepanjang puasa ni waktu mustajab doa. Lepas tu kakak nak buka lagi.
mustajab doa. Lepas tu pula masa waktu sahur sekarang. Lepas tu pula dalam solat, apa saja solat, termasuk solat tarawih. Dan yang terakhir ni, yang kelima, iaitulah ketika mana malam hari raya. Tuan-tuan sekalian, disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layal. Telah sampai kepada kami bahawasanya dikatakan bahawa, kata Imam Syafi'i, dikatakan bahawa permohonan doa ini akan mustajab pada 5 malam. Yang pertama fi lailatul jumu'ah, pada malam Jumaat. Yang kedua walailatul adha. Yang keduanya pada malam hari raya Adha. Walailatul fitri. Ketiga pada malam hari raya Aidul Fitri. Wa awwalil lailatin min Rajab. Dan malam hari raya fitrah dan adha tu sekali lah, dia ke malam hari raya. Yang ketiganya awal malam bulan Rajab. Awal bulan Rajab tu malam tu. Malam pertama. Malam pertama bulan Rajab. Walailatul nisfu min Sya'ban. Yang terakhirnya adalah ketika mana? Malam nisfu Sya'ban. Jadi termasuk dalam 5 tadi, iaitulah malam hari raya Aidul Fitri. Adalah malam mustajab doa juga. Jadi kita lagi kalau orang umum hari 29 ni, 29 apa hari Khamis ni, kalau kata nampak anak bola, maka esok tu hari raya, hari Khamis ni jadi malam raya. Maka malam hari Khamis ni lah yang ada doa mustajab malam tu. Bila start daripada maghrib sampailah kepada subuh sekarang. Itu dipanggil waktu mustajab doa. Tapi kalau diumumkan tak nampak anak bola, maka kita genapkan jadi esok masih lagi 30 Ramadan dan satu Syawal pada hari Sabtu, maka hari Jumaat itu malam tu adalah waktu mustajab doa malam hari raya. Bermula maghrib sampailah pada subuh hari Sabtu. Jadi manfaatkan malam tu tuan-tuan untuk kita doa. Doalah apa-apa yang kita nak doa. Yang paling penting sekali doa apa? Yang paling penting sekali doa keampunan tuan-tuan. Doa keampunan paling penting. Betul kita ada hajat yang banyak, tapi hajat-hajat kita ni kalau kita doa pun mungkin Allah Ta'ala dia sekat kerana ada masalah antara kita dengan Allah yang tak selesai. Apa dia? Dosa. Dosa kita tu bertambung. Tiba-tiba kita minta nak sihat, nak minta sembuh sakit, nak minta kaya, padahal dosa banyak. Jadi kaedah yang sebenarnya kena doa minta keampunan. Doa minta keampunan. Jadi doa yang kita baca sama-sama dalam puasa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu betul. Itu doa keampunan yang kena baca. Ataupun Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina pun boleh juga. Baca doa keampunan ni tuan-tuan sekalian untuk kita dapatkan keredaan Allah mula-mula sekali. Barulah Allah Ta'ala akan settle hak lain. Katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, la ta'buduhu liyu'ti. Jangan kamu ibadat kepada Allah untuk dapat sesuatu, habuan daripada Allah. Bal u'buduhu liyurdi. Tetapi kamu ibadatlah kepada Allah untuk kamu diredai oleh Allah. Fa idza yurdikum, apabila Allah redha kepada kamu, udhishkum bi'ataihi. Allah akan beri segala-galanya kepada kamu. Asalkan dapat redha dia. Jadi dapat redha dia, kena minta ampun banyak-banyak dengan dia. Minta maaf. Itulah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan semua waktu-waktu mustajab doa tadi sepanjang Ramadan ini untuk kita jadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا مما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.